so much. Okay, kepada semua AJK, facilitator yang sudi hadir hari ini, profesor-profesor, pensyarah-pensyarah dan kepada semua menti yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okay, I just would like to recap sikit tentang program kita. Mungkin dalam you all dah lupa ke apa ke. Okay, saya just go through a few slides with you to remind what is happening. Okay, kita semua sedia maklum GTD ini adalah co-organize dari dua unit di UTM, iaitu UTM Lead dan juga UTM Shine. Jadinya kita pun pernah sebut perkara ni sebelum ni. Sekiranya anda capai KPI dan memang nampak terserlah dan shine, kita akan calonkan nama menti-menti ni sebagai UTM Shine batch akan datang. Dan mungkin anda semua sedia maklum bahawa sekarang ni dah ada pembukaan untuk UTM Shine akan datang. Batch seterusnya tu sekarang ni tengah ada pembukaan. So this is time for you to really show your talent. Show how you can do, what you can do with your mentor so that your mentor will calonkan your name and subsequently you can be nominated in the next batch and can become the UTM Shine of the coming batch. And you know that UTM Shine akan janjikan macam you get 40k grant and some other privileges that you can find from the TNCPI website. Okay, so I think I will just move on to the next slide. You can see I'm just recapping again. Ini adalah senarai ahli jawatan kuasa beserta email mereka. Saya, Dr. Mala, sebagai Ketua Task Force, dan kita ada Dr. Amy Syazwani, Ketua Unit Aktiviti, dan kita ada Dr. Rustam. Hari ini Dr. Rustam lepas ni akan ingatkan anda semua kembali tentang penilaian yang akan dibuat. Kemudian kita ada Ketua Unit Teknikal, Dr. Nozal, Efiana, dan juga kita ada Dr. Ami Hassan yang akan jaga kita punya unit kewangan dan tugas-tugas khas. Okay? Alright. So these are the people that you can contact if you face any issues regarding your mentee mentor. Okay. And next, again, I would like to remind everyone that our program has 4 different phases. Okay, we are actually in the 3rd phase. Kita ada penyusunan, pengembangan, pematangan dan ya. Amy ni, Dr. Mala tengah tunjuk slide ke ataupun memang static slide ni? Saya dah bergerak dah slide, dia tak bergerak Kalau saya tak bergerak lah, saya masih nampak yang nombor 1. Oh iya ke? Cuba saya seorang saja, Dr. Rini boleh bagi feedback? Kami nampak. Saya nampak bergerak. Nampak bergerak? Okey, okeylah. Sorry, maaf. Okey, saya harap menti pun nak nampak bergerak ya. Boleh tak dengar 1-2 suara menti? Bergerak. Dengar, slide bergerak. Saya nampak Saya suka dengan suara menti sebab apa? One of the problem that we have with this program is there is no physical contact. Everything is so virtual that even hubungan antara mentor-mentee pun tak berapa ni kan, sebab we couldn't meet really to discuss. But I hope you don't take that as an excuse. We can always meet online, and therefore that's why one of the objective we are doing this program is it's a virtual coffee talk, right? So even though the voucher will reach you late, you can make a coffee now, bring it to your table, just cheers, let's have coffee, and just you can talk with your facie. So just now I was in this slide where I was about to show that we are at the 3rd phase now. We are supposed to be ending in 1 or 2 months. I will just move on. If you still remember, it's the same slide I showed you 3 to 4 months back when we first started, where we had taklimat and opening ceremony.
And then we had few series of ceramah and bengkel, and now we are actually in almost end of June, which means that you are supposed to have met or maybe 50% of your KPI. For example, if you were continuing your mentors MOU, maybe sekarang ni dah dekat tahap mungkin signing bulan depan. Ataupun if you are doing some editorial work with your mentor, you already sign agreement with Elsevier ke CRC ke that you will be publishing book and it is approved. Nak publish tahun depan tak apa, at least you already have signed the agreement lah kan, to show that some you are almost reaching there. So I hope all this has been taken into measure. And saya apa yang ni kan sesi apa kata aluan kan, so jadi saya mengalu-alukan para menti dan fesi kepada kita punya virtual coffee talk ni. So let's don't take this program so serious, but it's more of the fesi will give you some kind of motivation, because kita punya fesi hari ni semua hebat-hebat ya. Kita ada Prof Zainura, Dr. Afnizan, Dr. Suhaida. Siapa lagi? Dr. Amy boleh bantu saya? Okey, kita ada Dr. Zul. Dr. Zul. Okey, yang sudah ada dalam ni memang Dr. Zul, kemudian Dr. Afnizan, Dr. Gopeshan dah ada. Okey, Dr. Gopeshan. Dan kemudian Dr. Safwan baru dapat masuk. Dr. Safwan. Jadi saya harap peluang ini dapat digunakan oleh para menti kita yang mungkin ada masalah dari segi perjumpaan dengan mentor ke, ataupun you think you have something in your heart that you cannot tell anybody. Now is your time. You just make it as a very open session, and cheers to all. Let's have a coffee. Let's have a fruitful discussion. Okay, thank you. Tu je Mi dari saya. Okey, terima kasih Mala. Cepat juga 9 minit. Okey, terima kasih. So kita boleh ke agenda seterusnya, iaitu recap penilaian oleh Dr. Rustam. Okey, Dr. Rustam saya nampak dah ada di sini. Dr. Rustam ada nak share slide ke? Okay, Dr. Rustam, the WebEx platform is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Amy dan selamat pagi juga lah kepada semua mentor dan juga menti serta barisan EJK program GTD 2021. Saya akan ambil kesempatan ini untuk share, recap, refresh back berkaitan dengan elemen-elemen penilaian yang terdapat pada program GTD 2021. Okay, basically program GTD 2021 seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Mala sebentar tadi akan dijalankan pada 4 fasa yang berbeza. Okay, untuk fasa yang pertama lebih kepada fasa pencalonan, fasa penafisan, fasa pemilihan dan fasa pemakluman kepada menti sama ada mereka dapat menyertai program ini ataupun tidak. Pada fasa pertama, tidak ada apa yang perlu dilakukan oleh menti untuk aspek penilaian. Jadi untuk menti, elemen penilaian adalah pada fasa 2, 3 dan fasa 4. Okay, untuk fasa 2, actually dia sehingga esok, Jun 2021, bermula Mac hingga Jun, di mana pada fasa 2 ini seharusnya peserta ataupun menti perlu melalui 3 perkara ataupun penilaian. Yang pertama adalah tinjauan sikap, di mana menti perlu mengisi borang ataupun Google Form ataupun survey yang telah kami sharekan, dan alhamdulillah semua menti telah berjaya melaksanakannya. Okey, bergerak ke refleksi kendiri. Untuk fasa kedua ada 2 reflection form yang perlu diisi oleh menti.
refleksi ke diri yang pertama adalah bagi program ataupun ceramah ataupun sharing session bersama NC yang mana seharusnya the due date untuk submission adalah 21 Mac. Manakala refleksi ke diri kedua adalah bagi program ataupun ceramah ataupun sharing session bersama dengan Prof Ho on the topic international ataupun collaboration, di mana due date-nya supposedly adalah 23 March 2021. Pada fasa kedua juga, mentee are expected untuk mengisi borang perancangan aktiviti. Borang perancangan aktiviti ini perlu mengisi perancangan dari aspek penerbitan, IP, research dan juga aktiviti yang berkaitan dengan ISAS. Dan fasa 2 juga perlu mengisi borang pemantauan 1 dan borang pemantauan 2 yang seharusnya ataupun supposedly the due date is tomorrow lah. We move to fasa 3 iaitu Julai hingga Ogos. Ada dua perkara yang perlu dilaksanakan oleh mentee. Yang pertama adalah refleksi ke diri ketiga, di mana pada asalnya reflection 3 ini adalah berkaitan dengan satu program yang kami rancang berkaitan dengan communication skills ataupun neuro-linguistic program yang dicadangkan pada asalnya diadakan secara face to face. Tetapi atas pengumuman PKP, program tersebut pihak kami reserve dahulu dan jadi mentee tidak perlu ada buat apa-apa lagi lah untuk refleksi ke diri ketiga setakat hari ini. Manakala borang pemantauan 3, the due date is 31st August. Dan fasa keempat, dua perkara. Perkara pertama, pembentangan video. Perkara kedua adalah sekali lagi survey berkaitan dengan sikap ataupun attitude. So untuk slide ini just nak beri gambaran lah apa elemen penilaian untuk setiap fasa. Saya akan pergi satu persatu. Untuk borang sikap, kita akan buat 2 kali survey, awal program dan akhir program. So untuk awal program, alhamdulillah all the mentees 47 telah memberikan respon. Walaupun the number of mentee yang current adalah 46 lah, seorang tarik diri. Jadi that is why pada asalnya number of submission is 47. So thank you so much kepada semua yang telah menjawab survey ini. Bergerak ke borang perancangan aktiviti, seperti yang saya maklumkan, apa yang kena tulis, apa yang kena rancang, apa yang kena ada dalam borang ini adalah perancangan dan timeline ataupun time frame berkaitan dengan penerbitan, penyelidikan, intellectual properties, collaboration dan juga penglibatan program especially berkaitan dengan ISAS. Setakat semalam, ini adalah bilangan submission lah untuk borang perancangan aktiviti. So out of 46 yang berjaya menghantar ataupun submit di Google Drive adalah seramai 25 orang mentee. Manakala 21 lagi saya anggap belum mengupload, belum memuat naik. Jadi kepada semua mentee, walaupun the due date adalah 31st March, 3 bulan, 4 bulan yang lepas, tetapi pihak kami, Komiti GTD 2021 masih membuka ruang, peluang, offer, opportunity untuk anda isikan sahaja, uploadkan sahaja, muat naikkan sahaja ke Google Drive, ke pautan Google Drive berkaitan perancangan anda on this 5 aspect. Buatlah, isilah, walaupun the due date dah lepas 3 bulan, tak apa, tidak mengapa, ambillah peluang hari ini ke esok, just isi, kerana ini hanyalah perancangan sahaja. So ini adalah untuk borang perancangan aktiviti. Seterusnya adalah borang reflection. Pihak kami sebenarnya dah memudahkan anda semua untuk isi kerana saya sendiri telah memberi panduan apa yang nak kena ada, apa yang perlu diisi pada reflection form ini. Just to recap, borang refleksi 1 ini adalah sharing session bersama dengan NC. Kalau masih ingat,
saya rasa majoriti menti hadir pada majlis perasmian GTD dan sharing session pada hari perasmian tersebut juga. Jadi sekiranya tak hadir, hadir tapi lupa, hadir tapi belum tulis, hadir tapi tak tahu kat mana nak rujuk balik pautan, boleh nanti sekiranya tak tahu, tak ingat, boleh hubungi saya ataupun email kepada pihak GTD lah untuk kami beri panduan. Okay, so again, walaupun the due date is 21st March, tak apa, tidak mengapa, pihak kami punya expectation adalah isilah, submitlah, muat naiklah. Okay, as long as program ini belum habis, walaupun dah masuk fasa ketiga lusa, it's okay. Asalkan kami memohonlah untuk semua menti untuk mengisi reflection form ini. Tidak perlu tulis panjang-panjang, asalkan poin yang diminta anda isi. Begitu juga untuk reflection form yang kedua, iaitu program ataupun sharing session bersama dengan Prof. Ho berkaitan dengan collaboration. Okay, again, walaupun 23 Mac due date-nya, tak apa, isi sahaja borang refleksi ke diri tersebut dan buat naiklah ke Google Drive selagi program GTD 2021 ni belum habis. Cuma kalau boleh janganlah tunggu sampai September, kerana saya perlu buat report, saya perlu buat analisis. So at least ambillah peluang sepanjang Julai ni, the whole Julai, buatlah, isilah reflection form ini. Okay, so untuk reflection form 2, number of submission sehingga semalam adalah sebanyak ataupun seramai 27 out of 46. So lagi 19 orang yang belum memuat naik. Saya expect belum sempat tulis, belum sempat memuat naik. Maka ambillah peluang yang ada lagi ini untuk isi dan buat naiklah ke Google Drive untuk part reflection form yang kedua. Dan seterusnya adalah borang pemantauan. Okay, borang pemantauan sehingga hari ini, anda boleh dah buat on borang pemantauan IP submission dan borang pemantauan collaboration. Okay, pihak kami juga telah dah mudahkan sebenarnya dalam form itu apa yang nak kena tulis. Okay, just to recap lah, untuk IP submission, anda hanya perlu tuliskan sahaja apa jenis IP yang anda akan atau telah apply ataupun mohon ataupun register ataupun daftar ataupun dah berjaya. Dan bagaimana proses penghasilan IP? Adakah IP tersebut datangnya daripada anda ataupun collaborate dengan mentor dan hal-hal lain yang relevan. Contohnya adalah kekangan, kesukaran, limitasi dalam membuat pendaftaran IP submission tersebut. Suka saya ingatkan, ini adalah borang pemantauan, bukannya borang akhir yang mesti ada ayat telah berjaya di endorse. Tidak semestinya. Sekiranya anda setakat hari ini telah berbincang dengan mentor, idea apa, tulis sahaja sebegitu. Kalau telah register tapi belum di endorse pun boleh sahaja tulis sebegitu. Tidak semestinya sehingga last stage telah berjaya successfully register ke successfully endorse, tidak semestinya. Begitu juga untuk borang pemantauan kolaborasi, anda perlu nyatakan jenis kolaborasi yang dirancang ataupun yang sedang ataupun yang telah dilaksanakan dan apa kandungan collaboration tersebut. Kalau buat MOU, MOA, apa persetujuan ataupun kandungan kepada MOA, MOU, LOC tersebut. Itu juga apa cabaran kekangan yang dihadapi. Okay, so untuk borang pemantauan 1 dan borang pemantauan 2 sudah boleh mula ditulis dan diupload. Yang mana supposedly the due date is tomorrow lah. Tapi again, tidak apa, tidak mengapa, it's okay. Ambillah peluang, kalau tanya saya, sampai nak upload by 30 Julai pun saya okay. Jangan, kalau boleh jangan sampai September lah. Okay, dan untuk borang pemantauan 3, seperti yang saya maklumkan, ini adalah berkaitan program communication skills,
borang pemantauan 3 ni adalah borang penlibatan aktiviti. Kalau ikutkan jadual, kesemua menti digalakkan untuk menyertai program-program ini pada fasa ketiga iaitu sepanjang Julai dan sepanjang Ogos. Bagaimanapun sekiranya sepanjang Mac, April, Mei dan Jun ada program kolokium, conference, program-program berkaitan dengan ISAS, boleh sahaja diisi. Tidak semestinya program yang dilaksanakan atau yang disertai pada Julai atau Ogos. Okey. Jadi saya rasa borang pemantauan 3 ini pun dah boleh isi sebenarnya. Tapi kalau nak tunggu due date 31st Ogos pun okey. Boleh fokus kepada borang pemantauan 1 dan borang pemantauan 2. Okey. Seterusnya pembentangan video di mana the due date is September 14. Apa yang kena ada, bagaimana konsepnya, tidak ada satu format khusus ataupun spesifik. Cuma the guideline is a short video, less than 3 minutes, nak buat 2 minit pun boleh. Just a reflection berkaitan perkara-perkara ini on penyelidikan, penerbitan, collaboration dan juga refleksi keseluruhan lah tentang program ini ataupun pengalaman yang diperoleh sepanjang program ini. Okey, nak record guna apa-apa apps, apa-apa platform diterima. Cuma satu je syarat khas yang saya tetapkan, kalau boleh tak perlulah lebih 3 minit. 2 minit, 2 minit setengah dan dah okey lah untuk merangkumkan experience dan pengalaman anda sepanjang menyertai GTD. So itu sahaja daripada pihak saya. Sekiranya tujuan saya lah especially memaparkan bilangan submission itu bukan untuk nak demotivate, tetapi sebenarnya nak memotivasikan. Mungkin ada menti yang belum hantar satu pun mungkin dalam hati berkata, orang lain hantar, saya belum hantar dan dah tak nampak jalan. No, anda ada inilah, ada geng lah orang kata yang belum hantar, dan kami nak wawarkan bahawa peluang dan ruang untuk menghantar ke semua elemen penilaian itu masih ada dan terbuka luas. Jadi sekiranya anda ada niat nak hantar tapi tak jumpa Google Drive, tak jumpa kat mana nak rujuk video program bersama NC ataupun Prof Ho, okay? Jadi bolehlah terus hubungi saya ataupun email kepada pihak GTD. Okay, so saya rasa itu sahaja dari pihak saya. Best of luck untuk semua. Tak perlu stres-stres lah untuk membuat penilaian ini. Setkan je dalam minda bahawa borang reflection ke, borang pemantauan ke, borang perancangan aktiviti itu mudah sahaja untuk diisi. Okay, so thank you so much. Saya kembalikan semula kepada Dr. Amy. Okey, terima kasih Dr. Rustam. Okey, satu penerangan recall penilaian yang sangat konklusif. Okey. Okey, sekarang kita akan menjemput Dr. Ami Hassan untuk setkan breakout session kepada untuk setkan breakout session kepada FESI serta menti. Saya difahamkan kita kita akan membuat 6 breakout session di mana satu FESI akan mengelolakan ataupun facilitate 5 hingga 6 menti. Okey, Dr. Ami Hassan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih pada Dr. Amy Sazwani. Okey, kita setakat rekod yang kami ada, menti kita ada lebih kurang dalam 30 peserta dan kita ada FESI 6 lah. Jadi saya akan pecahkan breakout session kepada 6 kumpulan. Jadi dalam satu kumpulan breakout session tu akan ada 5 menti dan 1 FESI. Dan FESI kami dah setting sebagai co-host. Jadi nanti pihak FESI boleh share lah share screen atau apa-apa dalam tempoh breakout session itu.
Okey, untuk breakout session ini akan tamat pada pukul 12 ya. Jadi pihak FESI dan juga menti boleh plan lah dalam tempoh lebih kurang dalam 2 jam lebih ni untuk buat aktiviti seperti yang telah dirancang. Dan dalam pukul 12 tengah hari nanti saya akan end breakout session. Okey, okey, kemungkinan juga ada di kalangan mentor, ni yang mentor bukan FESI maksud saya, mentor bukan FESI yang berada dalam breakout session. Mungkin ada saya terlepas pandang. In case kalau ada nanti minta maklum kepada saya. Tapi dalam record saya setakat ni semua macam menti je semua ni. Okey, saya akan mulakan breakout session ini. Dr. Ami. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah sampai ke penghujung bengkel. Maaf, bukan bengkel, virtual coffee session. Di mana breakout session sepatutnya habis pukul 12.10 tadi, 10 nanti, tapi nampaknya macam awal. Ya. Okay. Okay, kita bermula dengan seramai 42 orang partisipan dalam Webex session ni, termasuk JK dan juga FESI. Satu pencapaian yang bagus daripada pihak menti di mana kita mendapat 30 menti yang hadir dalam VTC ini berbanding yang kita dapat melalui link kehadiran. Tu diucapkan tahniah kepada semua menti. Dan sesi yang bermula dengan ice breaking dan kemudian diakhiri dengan sesi sharing dalam breakout session masing-masing di mana FESI ada mengambil feedback-feedback anda dan menghantar kepada JK untuk didokumentasi serta diambil tindakan jika sesuai dengan apa yang boleh dibantu kemudian. Okey, tanpa membuang masa, kita nak panggil salah seorang FESI iaitu Dr. Syuhaida. Dr. Syuhaida ada ya? Untuk mewakili FESI untuk memberi sepatah dua kata mengenai BTC hari ini. Okey, terima kasih Dr. Amy. Daripada grup 4 lah mewakili grup 4. Okey, saya dalam grup kami ada Dr. Ernie, Dr. Saiful, Dr. Ana, Dr. Jo, bukan Johari Johana. And seorang lagi Dr. Hafizah. Okay, Alhamdulillah pada saya apa yang berlaku di dalam grup kami tu insya-Allah berlaku jugalah di dalam grup lain. Okay, we have a very fruitful discussion and in fact kami bagi pihak JTD saya amat berbesar hati dapat melihat masalah daripada aspek yang tidak pernah kita fikirkan. Okay, so it's like it's di luar kotak lah daripada adik-adik kita sendiri. Saya boleh kira adik-adik lah sebab dalam kumpulan kami kebetulan kebanyakannya berkhidmat kurang dari 5 tahun. Okay, we've been sharing bukan sahaja masalah within this JTD but also within the community and the ecosystem of UTM itself. Okay, Alhamdulillah lah. Saya rasa kumpulan lain juga telah berjaya mencapai matlamat program, okay, towards the improvement of our GTD program dan juga improvement of UTM Shine as well. Okay, sebab ada input tu yang diberi bukan sekadar untuk GTD dan UTM Shine, tetapi juga untuk pembangunan kerjaya individu itu sendiri. Bagus juga input yang diterima daripada kumpulan saya lah secara personalnya. Saya kira itu sajalah dari saya dan kami masih belum hantar kerana kami juga masih menerima input di luar perbincangan. Okay, this is a very interactive, very proactive group I would say. Itu saja dari kami, Dr. Amy. Thank you. Kata Dr. Syahida, tak apa. Borang tu boleh diberi pada JK selepas program pun. Okey, sebenarnya saya nak panggil Dr. Rustam. Dr. Rustam ada ke sekarang? Sekejap ya. Dr. Rustam? Okey, tak apa. Okey, sebenarnya saya nak brief sikit mengenai voucher kopi daripada Rashid Amur tu. Basically peserta menti
dan juga Fesi boleh menebus voucher Richie Amo bermula 5 bulan 7. Okay, 5 bulan 7 dan ke atas, di mana voucher tu valid selama 2 bulan lah, sebab kita tahu kalau sepanjang PKP tak boleh nak masuk pun untuk pergi redeem kan. So kita akan panjangkan sampai 2 bulan dan enjoy your coffee, your coffee yang terlambat lah kalau boleh dipanggil, sebab bukan sekarang kan. Kemudian dari pihak GTD kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Menti kerana sudi hadir dalam sesi santai ini, serta Fesi-Fesi yang hadir 6 orang yang memberi kerjasama yang sangat, boleh saya cakap sangat bagus lah, sebab ini adalah voluntary basis kan. Kita boleh dapat apa yang nak Allahu Akbar. nak didapat all those heart to heart problem semua kan, apa yang terbuku di hati semua dapatlah, kita dapat dokumentasikan dan diambil tindakan insya-Allah. Okey. Saya juga mengucapkan terima kasih Okey, Dr. Rustam dah ada sini ya? Dr. Rustam? Tadi ada. Hai Dr. Amy. Dr. Rustam boleh sebelum saya betul-betul tutup majlis ni, boleh Dr. Rustam bagi seminit 2 minit promo yang NLP tu? Okey, minta maaf saya tak tahu kenapa saya punya laptop tak boleh unmute mic. Okey. Okay. Sebelum saya pergi kepada NLP program tu, saya nak ucap congrats lah kepada semua Menti, sebab bila saya habis je beri taklimat tadi, ramai yang private saya, bermaksud mereka masih bersemangat dah dan motivated lah untuk mengisi segala elemen penilaian. Dan untuk memudahkan semua, selepas ini saya akan emailkan kepada semua Menti segala-gala borang, segala-gala link, segala-gala video dan segala-gala due date di-emailkan sekali lagi kepada Menti untuk supaya lebih tahulah apa next step untuk buat ke semua elemen penilaian. Okay, that's number one. Number two, untuk program kita yang NLP ataupun communication skills itu, seperti yang saya kata, sepatutnya dibuat secara face to face, tetapi nampak macam tak ada bayangan yang kita boleh buat face to face. Jadi mungkin kita akan buat online, insyaAllah end of July ataupun awal Ogos. Okay, itu saja. Dr. Rustam, okey, sebelum kita tutup, betul-betul tutup, Dr. Ami Hassan ada di sini ke untuk screenshot gambar? Ada. Okey. So semua perlu buka video orang ni. Boleh masing-masing Internet saya ni tiba-tiba ada masalah ni, dia on off, tapi saya cubalah. tengah hari dah kot, dah time nak makan. Atau minta bantuan UTM boleh tak untuk screenshot gambar? Okey, Dr. Rini ataupun Puan Sabrina ada ke di sini? Okey, minta bantuan UTM Puan Sabrina Okey, kita minta semua Menti dan Fesi serta JK untuk buka kamera ya. Okay, kita pergi yang first page dulu Okey. 1, 2, 3. Tak tahulah siapa first page ni, first page saya lah. Okay, senyum je lah Alright, 1, 2, 3. Okay, next. Then 1, 2, 3. 2 page je 3. Satu lagi. 1, 2, 2. Alright. Okay. Okay, so ini tamatlah kita punya virtual coffee talk. InsyaAllah berjumpa lagi di aktiviti seterusnya di tarikh yang akan dimaklumkan oleh Dr. Rustam. Okey, terima kasih semua kepada Fesi dan juga kepada Menti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah terlibat. Okay, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.